Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah yang kami hormati, iaitu Encik Muhammad Husni bin Abdul Halid, pensyarah kursus bagi DUA 6022 Penyiaran Islam. Jadi, kami dari guru 4 yang mendapat tajuk yang ke-6, konsep amar ma'ruf nahi munkar dalam penyiaran Islam dan kesannya terhadap masyarakat. Jadi, inilah hasil pembinaan kami. Semoga perkongsian ini mendapat manfaat kepada semua. Assalamualaikum. Nama saya Rizkiana Namita binti Effendi, nombor matrik F1075. Nama saya Vetana Giana Pupasir Raj. Nombor pendaftaran saya 17 DSK 18 F1084. Assalamualaikum. Nama saya Syaratul Humairah binti Muhammad Sofi, nombor matrik F1006. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syazwani binti Azhar, nombor matrik F1069. Salam sejahtera. Saya Nur Nabilah binti Cik Muhammad Rawawi, nombor matrik F1051. Hai, korang tengah buat apa ni? Beta hari ni ada terbaca pasal konsep amar ma'ruf dan nahi munkar lah. Beta tak berapa faham tentang konsep tu. Boleh tak terangkan kat saya? Saya boleh terangkan. Okey, maksud amar ma'ruf nahi munkar ni ialah mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Secara umumnya, konsep inilah yang banyak membantu manusia dalam perkara-perkara kebaikan maupun kemaslahatan. Jadi, stesen penyiaran memainkan peranan yang penting dalam menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar ni. Hal ini kerana pada zaman ini, masyarakat kita lebih cenderung menonton televisyen maupun media sosial. Lagi-lagi, negara kita ni majoritinya orang-orang yang beragama Islam. Jadi, penyiaran ini menjadi satu medium dakwah kepada umat Islam sebagai satu program yang dikhususkan kepada golongan remaja dan juga yang tua. Sebagai contoh, rancangan yang kita ada, rancangan Imam Muda, Pencetus Ummah, Tanyalah Ustaz dan lainnya yang disiarkan khususnya di Astro Oasis. Jadi program ini bukannya hanya memberi dakwah kepada masyarakat, tetapi ia gabungan daripada dakwah dan hiburan yang akan memberi manfaat dan kebaikan kepada seluruh masyarakat. Kesimpulannya, dengan memegang konsep amar ma'ruf nahi munkar ni, penyiaran sebeginilah yang akan memberi impak yang positif kepada masyarakat dan juga memberi keselamatan dan kesejahteraan dalam hidup. Jadi, beta dah faham? Oh, itulah maksudnya. Okey, beta faham. Apa lagi kepentingan yang ada? Beta, kepentingan amar ma'ruf nahi munkar ni ada banyak. Tapi sebelum tu nak cakap pasal hukum. Hukum dia adalah wajib mengikut kemampuan setiap orang. Ada banyak sebenarnya kepentingan amar ma'ruf nahi munkar ni. Antaranya ialah merupakan jihad yang paling utama. Sebagai seorang Islam, kita sangat berpegang teguh kepada konsep ni. Kalau beta nak tahu, menahan diri daripada melakukan kejahatan juga merupakan satu jihad. Sebagai contoh, konsep amar ma'ruf nahi munkar ni dapat dilihat dalam sifat seorang pendakwah di mana dia mengajak orang lain melakukan kebaikan dalam perkongsian dakwahnya. Dalam penyiaran Islam, dakwah boleh dilakukan di kaca televisyen, radio, sumber internet supaya agama Islam dapat tersebar dengan lebih luas lagi. Kepentingan seterusnya ialah dapat menghindari diri daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Konsep amar ma'ruf nahi munkar ni sebenarnya sebagai peringatan untuk diri kita sendiri supaya tidak melakukan kejahatan dan sentiasa melakukan kebaikan dalam hidup kita. Contohnya, kalaulah kita ternampak orang melakukan kemungkaran, kita tegurlah mereka secara baik dan mengajak mereka meninggalkan kemungkaran tersebut atau perbuatan tersebut.
Itu sahaja perkongsian tentang kepentingan amar ma'ruf nahi munkar daripada saya. Awak pula Beta ada apa-apa nak kongsikan? Beta pun ada terbaca tentang kepentingan dia juga. Yang antaranya yang Beta baca, menjaga keselamatan dan kesejahteraan orang lain. Maksudnya, setiap individu masyarakat perlu memikul tanggungjawab diri sendiri. Dan mereka juga perlu memikul tanggungjawab dekat orang lain juga supaya dapat saling mengingat-ingati antara satu sama lain. And lagi satu, mencegah jenayah syariah ataupun nahi munkar ini adalah merupakan satu langkah untuk mempertahankan kesucian agama dan memelihara akhlak yang luhur daripada terjebak dalam unsur negatif ini. And setiap tanggungjawab ini bukan pihak teratas sahaja yang perlu memikulnya. Antaranya pihak berkuasa agama, polis ataupun yang teratas-atas. Bukan mereka sahaja yang boleh memikul tanggungjawab ini. Selain itu, kita semua masyarakat ni perlu memikul tanggungjawab tu dan rasa begitu. Contohnya, elakkan diri daripada unsur negatif ini kerana kalau terjebak dalam unsur negatif ini, dia boleh merosakkan nama baik keluarga ataupun nama diri sendiri. Itulah yang Beta baca dari satunya. Isi yang kedua Beta baca, menghidupkan hati. Seseorang tu meninggalkan kemungkaran dapat membersihkan jiwa seseorang tu kerana mereka akan merasa takut dan risau apabila melakukan dosa. Contohnya macam mereka akan rasa insaf dan rasa tenang selepas merasa terang selepas meninggalkan kemungkaran itu, dan akan merasa tenang untuk mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Itulah poin yang isi-isi yang Beta baca. Lagi korang tahu tak apa kesan je apa macam mana? Korang Wani nak kongsikan keburukan jika tidak mengamalkan amar makruf nahi munkar dalam penyiaran Islam kepada masyarakat. Okey, poin yang pertama, akhlak dan etika masyarakat akan hancur. Okey, sekiranya kita tidak mengamalkan konsep amar makruf dan nahi munkar, kehidupan masyarakat akan menjadi kucar kacir serta sering melakukan kemungkaran yang boleh mendatangkan dosa. Okey, poin yang nombor 2, semakin jauh dengan agama Islam. Manusia sering lalai dengan pengaruh dan persekitaran yang negatif di antara mereka, serta masyarakat akan semakin jauh dengan agama Islam itu sendiri. Okey, yang ketiga, agama Islam akan dipandang rendah. Masyarakat lain akan memandang rendah terhadap agama Islam kerana tanpa berpegang kepada konsep amar makruf dan nahi munkar, masyarakat akan sering melakukan kesalahan yang bercanggah dengan ajaran Islam serta mentaliti masyarakat akan terus mundur. Okey, inilah hasil perkongsian daripada saya. Tapi saya tertanya-tanya, apa pula kesannya sekiranya kita meninggalkan amar makruf dan nahi munkar? Ada siapa-siapa boleh terangkan? Ada Wani, saya akan terangkan kesannya jika kita tidak mengamalkan konsep amar makruf dan nahi munkar dalam kalangan masyarakat. Antaranya, banyak kerosakan yang akan berlaku dalam kalangan masyarakat. Kerosakan yang saya maksudkan adalah perpecahan umat. Perpecahan ini berlaku bukanlah dalam bentuk fizikal sahaja, tetapi perpecahan ini berpunca daripada hati dan penyebaran berita yang tidak sahih yang menyebabkan berlakunya hasrat dengki, benci membenci, khianat mengkhianati. Malah ini mampu memicu ke arah yang lebih jahat, iaitu manusia sanggup bunuh-membunuh antara satu sama lain. Kesan yang kedua, azab yang menyeluruh. Azab yang menyeluruh apabila kemaksiatan bermaharajalela di dalam kalangan masyarakat, sedangkan orang-orang yang soleh tidak berusaha melarang dan membendung kerosakan tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan azab secara menyeluruh, baik orang-orang yang jahat maupun orang-orang yang soleh. Kesimpulannya, amar makruf dan nahi munkar ibarat darah dalam tubuh kita yang merupakan agama dan jaminan dalam kehidupan Islam. Maka,
amalan ini sangat penting untuk diaplikasikan di sisi penyiaran. Jadi, marilah kita sebagai individu masyarakat berusaha mengamalkan konsep amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam kehidupan seharian kita. Sekian, terima kasih.